Hai murid-murid, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar unit 2, tajuk sikap prihatin amalan mulia. Apa itu sikap yang prihatin? Sikap prihatin ialah sikap mengambil berat dan memberi perhatian terhadap sesuatu perkara. Mari sama-sama baca dan hayati cerita pada muka surat 10 dan 11 buku teks pendidikan moral. Johar dan Mukesh hidup berjiran. Ayah Mukesh lumpuh akibat kemalangan. Sejak itu, keluarganya hilang punca pendapatan. Sebagai jiran, Johar berasa sedih dengan keadaan keluarga Mukesh. Mari sama-sama kita perhatikan gambar pada slide ini. Kelihatan ayah Mukesh berasa, ya betul, berasa sedih. Ibunya juga kelihatan muram dan sugul. Baiklah murid-murid, apakah maksud lumpuh? Lumpuh maksudnya tidak kuat dan tidak bertenaga. Disebabkan kemalangan, ayah Mukesh tidak lagi dapat bekerja. Jadi mereka tidak ada punca pendapatan. Apakah perasaan Johar ketika mengetahui keadaan keluarga Mukesh? Betul, Johar berasa sedih. Johar kemudian berbincang dengan ibu dan ayahnya. Dia menggunakan duit hasil tabungannya untuk membeli barang keperluan harian. Mereka memberikan barang tersebut kepada keluarga Mukesh. Johar berasa gembira kerana dapat membantu jiran. Baiklah murid-murid, apakah sikap atau nilai baik yang ditunjukkan oleh Johar? Betul, Johar menunjukkan sikap baik hati dan prihatin. Bagaimana murid-murid tahu Johar itu seorang yang prihatin dan baik hati? Ya, betul. Kerana Johar sanggup memberikan atau menggunakan duit hasil tabungannya untuk membeli barang keperluan dan diserahkan kepada Mukesh. Baik hati betul Johar ini ya murid-murid. Teruskan dengan gambar yang seterusnya. Johar, ayah dan jirannya berbincang bagi mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk ibu Mukesh. Ini pun salah satu juga ciri-ciri orang yang prihatin dan baik hati. Mereka tidak membiarkan keluarga Mukesh, malah mereka berbincang untuk membantu ibu Mukesh mendapatkan pekerjaan. Mereka berjaya mendapatkan pekerjaan untuk Ibu Mukesh. Ibu Mukesh mula bekerja sebagai pembantu restoran berhampiran kawasan kejiranan mereka. Baiklah murid-murid, cuba kita fikirkan apa perasaan Ibu Mukesh setelah beliau berjaya mendapat pekerjaan. Betul murid-murid, Ibu Mukesh semestinya berasa gembira dan bersyukur. Akhirnya kehidupan keluarga Mukesh bertambah baik. Mereka berterima kasih kepada Johar dan jiran yang membantu. Hubungan mereka sebagai jiran bertambah erat. Mari kita lihat apakah kesimpulan daripada cerita ini. Kesimpulannya, kita perlu mengambil tahu perihal jiran sekiranya terdapat perubahan terhadap keluarga mereka. Maksudnya kita perlu prihatin terhadap jiran yang tinggal berhampiran dengan kita. Kita perlu mendengar sekiranya jiran hendak berkongsi atau mengadu perihal diri mereka. Jika ada jiran yang datang kepada kita hendak bercerita atau mengadu keadaan diri mereka, jadilah seorang pendengar yang baik. Bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik? Jangan mengkritik apa sahaja cerita yang mereka ceritakan. Seterusnya, kita perlu prihatin dan menghulurkan bantuan mengikut kemampuan jika jiran menghadapi masalah. Jika jiran menghadapi masalah, kita bantu mengikut kemampuan. Sekiranya kita tidak mampu menghulurkan bantuan wang ringgit, kita boleh berbincang dengan ibu dan ayah agar ibu dan ayah dapat berbincang dengan jiran-jiran yang lain dan mendapatkan penyelesaian atau cara untuk membantu jiran yang menghadapi masalah. Yang keempat, kita haruslah memberi bantuan dan sokongan secara ikhlas. Apakah maksud secara ikhlas? Maksudnya kita bantu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dan yang terakhir, sikap prihatin ini dapat mengeratkan hubungan sesama jiran.
Ini kerana semua orang sukakan orang yang baik hati. Tidak ada orang yang suka berkawan dengan orang yang jahat. Jadi jika kita menunjukkan sikap baik hati dan prihatin, hubungan kita sesama jiran akan lebih rapat. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu minta murid-murid buat latihan ini di dalam buku latihan. Wajarkah kamu menjaga keperluan dan kebajikan jiran? Jika kamu menjawab ya, nyatakan kenapa. Beri cikgu 2 sebab. Soalan yang kedua, ramalkan kesan jika kamu tidak bersikap prihatin terhadap jiran. Ramalkan apa akan terjadi jika jiran menghadapi masalah tapi kamu tidak membantu walaupun kamu tahu masalah tersebut. Apa perasaan kamu jika tidak dapat membantu jiran? Baiklah murid-murid, itu sahaja buat hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Selamat menjawab murid-murid.